Yang ni yang pokok ni dia kata, tengok kaum Nabi Nuh dimurkakan oleh Allah kerana ada tawassul dengan pokok tu. Nabi Nuh nama beliau adalah Abdul Ghaffar dan dilaqabkan beliau dengan Nuh. Kenapa? Likasrati bukai, karena banyaknya beliau menangis takutkan Allah. Itu dinamakan Nuh. Karena banyak menangis. Nuh ni maksudnya tangisan takutkan ataupun tangisan yang banyak. Dan Sayyidina Nuh alaihi salam adalah seorang yang sangat sabar, dan beliau salah seorang daripada ulul azmi minar rusul. Yang ikut turutan yang nombor 5. Paling tinggi Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, dan nombor 5 Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan kaum Nabi Nuh menyembah 5 berhala. Ada 5 berhala kaum Nabi Nuh sembah. Yang pertama namanya Wud, yang kedua namanya Suwa', yang ketiga namanya Yaghus, yang keempat namanya Ya'uq, yang kelima namanya Nasr. Nasran nama yang kelima. Dan mereka sentiasa menyembah kelima-lima berhala tersebut. Dan Sayyidina Nuh AS berpesan kepada mereka jangan sembah 5 tadi. Tamam? Dan diceritakan sentiasalah kelompok kaum Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan 5 berhala ni. Yang ni yang pokok ni dia kata, tengok kaum Nabi Nuh dimurkakan oleh Allah kerana ada tawassul dengan pokok tu, dengan ni. Dan 5 ni katanya adalah wali-wali Allah Ta'ala. Kemudian wali kemudian dijadikan berhala. Kita kata ni qiyas ma'al fariq. Jangan qiyas benda tak kena. Pok tu sembah. Nak tanya balik, ada kita sembah para wali? Ada kita anggap para wali memberi manfaat dan mudarat? Tak ada siapa pun di kalangan mukmin yang sebut macam tu. Semua mukmin beriman, beriktikad Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Dan para awliya tu jadikan wasilah sahaja. Bukan kita sembah hanya para wali. Tak sama. Jadi ini qiyas ma'al fariq. Ini menuduh orang Islam dengan amalan kufar. Tak kena. Tak kena. Ia orang panggil cara pendalilan yang tak tepat. Cara pendalilan yang sesat. Cara pendalilan yang kotor. Jadi tak kena lah. Boleh. Jadi mereka ni, lima orang ni, akhirnya dijadikan sebagai berhala dan kemudian disembah. Dan itu yang menyebabkan mereka sesat. Kita tak pernah menyembah para wali Allah Ta'ala. Kita ke makam para awliya bertawassul, itu bukan sembah. Itu mengambil wasilah. Mengambil wasilah dan meletakkan i'tiqad dalam hati yang disembah Allah. Dan waktu tawassul pun sebut Allah. Ya Allah dengan berkat wali ini. Dan kita beriktikad yang beri manfaat mudarat Allah. Bukan sesiapa pun. Tak ada sesuatu pun yang memberi berkat. Faham? Dan kemudian Nabi Nuh alaihi salam sentiasa menyeru kaumnya dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala selama berapa tahun? 950 tahun. Nabi Nuh umurnya berapa? Umur Nabi Nuh 1050 tahun. 950 tahun dakwah. Tamam? Umur 40 diutus. Jadi maknanya 990. Selepas daripada peristiwa tersebut, sempat dan diberikan selepas peristiwa Taufan, iaitu peristiwa banjir besar, Nabi Nuh hidup lagi lepas tu berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun selepas. Jadi umur dia berapa? 1050 tahun. Dan waktu ketika Nabi Nuh buat kapal, dibawa sekali di atas kapal tersebut dengan binatang-binatang, burung-burung, dan seluruh dawab dan hawam. Apa saja binatang, melata, ulat, kalajengking, semua dibawa semua sekali. Dan setiapnya dibawa dengan berpasang-pasang. Agak-agak banyak mana. Ini dia kata dinosaur pupus, mungkin dia tak boleh masuk. Hak yang pegang dengan dinosaur lah. Hak percaya dengan dinosaur. Dinosaur pupus sebelum tu lagi. Sebelum turun Nabi Adam
hancur dinosaur untuk menjaga Nabi Allah Adam AS. Benda tak mustahil. Tak ada masalah benda tersebut. Cuma apa ni, orang panggil apa, ada yang percaya, ada yang tak percaya. Itu pulang lah. Ada benda tu tidak mustahil pun. Tapi banyak dinosaur kat belah Amerika tu ya kita heran tu. Pernah jumpa kat pedu ni? Kita nak jumpa macam mana? Pedu dulu ni kalau dalam laut boleh jadi. Betul baru naik. Boleh jadi juga. Dan kemudian Allah Ta'ala menurunkan taufan. Banjir besar. Satu dunia tenggelam. Dan tu termasuk. Mungkin tenggelam waktu tersebut. Dan mungkin kita sini pun, ya bukan sini, bukan mungkin. Tenggelam satu dunia. Dan Allah jami'al ard tu disebut dalam ni. Dan bumi tenggelam tadi, seluruh bumi. Seluruh bumi tenggelam. Maksudnya untuk diubah semula landscape dunia. Lepas tu, mana tengok ni no? Lawan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh buat kapal. Kapal tadi bawa untuk menyelamatkan, bawa ke tamadun yang lain selepas tu. Karena permulaan tamadun baru selepas. Dihancurkan terus umat yang tidak bertamadun tadi. Karena dia tak tamadun, maksudnya dia pakai cawat. Dah. Dia pun hebat pada teknologi pada waktu tersebut. Kemah dia pada teknologi. Berdasarkan 14,000 tahun yang dulu, saya tengok dalam internet semalam, ada satu tempat pembinaan kaum, saya tak ingat dah 14,000 tahun dulu, di satu tempat belah Mexico ke mana. Bila ahli kaji pergi kaji, ahli kajian berkenaan dengan bangunan pergi kaji, dia punya simetri dinding tu macam dikerak dengan menggunakan teknologi yang sangat tinggi. Kerana sangat sama. Pecah batu. Yang mereka kerak tu batu. Bila diletak dengan pembaris, sama. Dan letak ayak, timbang ayak tu, tak ada sengit. Dia pun buat macam mana ni? Guna alat apa pada zaman 14,000 tahun yang dulu. Seolah-olah macam tu. Zaman Allah pun tak boleh nak buat batu pecah-pecah bulat macam tu. Melainkan dengan susah. Zaman dulu boleh buat macam tu dan bangunan tu masih ada sampai sekarang. Dia pun tak heran lagi ni siapa buat. Mulalah mai pokok konspirasi kata ni mungkin alien. Turun buat tu. Tiba. Sebab tu zaman dulu teknologi mereka juga kuat, tinggi dan hebat. Dan Nabi Allah Nuh AS bersama dengan beliau dalam dalam kapal tersebut ada lebih kurang 40 orang lelaki dan 40 orang perempuan. 40 orang lelaki, 40 orang perempuan. Jadi bila mereka keluar daripada kapal tersebut, dengan 80 orang inilah dihidupkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun berpisah. Selepas tu ada yang pergi ke utara, ada yang pergi ke selatan, ada yang pergi ke barat, ada yang ke timur, menghidupkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesemua mereka pada ketika mana waktu berlaku banjir, mati keseluruhan anak Nabi Nuh AS kecuali 3 orang. Iaitu yang pertama namanya Sam, yang kedua namanya Ham, dan yang ketiga namanya Yafis. Kalau masalah dia panggil Sam, dan Ham dan juga Yafis. Dan juga isteri-isteri mereka hidup. Dan selepas itulah keluarnya anak keturunan. Keluar anak keturunan manusia pada waktu selepas itu. Ada yang keluar keturunan Mak Saleh, ada yang keluar keturunan daripada sebelah yang jadi orang-orang kulit hitam, seperti daripada keturunan Ham. Sam keluar daripadanya keturunan orang putih, kulit putih. Dan Yafis keluar keturunan Turki dan seumpamanya. Keluar macam tu. Wajah-wajah tu keluar dengan keturunan tadi. Kita Allahu'alam. Daripada situ jugalah. Akan keluar daripada tanah Uhud. Kita pun daripada keturunan tu jugalah. Keturunan tersebut. Yang penting semua kita daripada Nabi Allah Adam AS. Dan kemudian dikatakan Nabi Nuh adalah Adamul Asghar, Nabi Adam yang kecil. Digelar beliau dengan Nabi Adam yang kecil dan disebut kepada beliau dengan Abul Bashar Al-Thani, bapa manusia yang kedua selepas Nabi Adam. Dan kemudian Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Nuh dengan menyebut innahu kana abdan syakura. Ini hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Sayyidina Syekh Abdul Karim mensyarahkan risalah Al-Imam Al-Bajuri. Beliau menyebut perbezaan masa antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 1,100 tahun. 1,100 tahun beza Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Dan Nabi Allah Nuh diutuskan pada umur 40 dan beliau tinggal bersama dengan umatnya 1,000 tahun.
kecuali 50. Maksudnya 950. Dan hidup setelah mana taufan sitta sinin. Ini dalam ni sebut 6 tahun. Bukan 60. Jadi kalau 6 tahun, kalau ikut Imam Al-Imam Al-Bajuri, Imam Abdul Karim ni, Sidi Abdul Karim dalam syarah beliau bagi Risalah Bajuriyah, yang ini Risalah Bajuri dalam ilmu tauhid. Nah, maka umur Nabi Nuh adalah 990 campur dengan 6 jadi berapa? 1005. 1005 bukan 1050. Satu di kitab lagi saya baca 1050 tahun. Maksudnya 60 tahun. Dan kubur beliau di Karak. Wa qabruhu bi Karak. Karak di mana? Di Jordan. Alhamdulillah saya telah melawat maqam tersebut. Dan sebelah maqam tu ada satu bukit macam dengan apa ni, orang panggil apa? Kampai. Bukit dia kecil, panjang macam tu. Bukit. Sebelah bukit tu.